Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam Maulidur Rasul kepada Fadilah Ustazah dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini di dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Amin. Dan asrar kita ini akan daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan diurus oleh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan pengajian kita hari ini fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi mak pegang dia jangan buat Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Allah maftah. Hikmataka wa insyur alaina min hundaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sambung ya pengajian fiqh darah kita pada petang ini di muka surat berapa yang? Kita itu hari dah habis kepada yang ketiga kan? Betul? Iaitu tanda-tanda balik. Betul tak? Respon sikit sayang, saya takut tersilap. Betul Ustazah, betul. Betul ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sambung ya yang. Kita sambung kepada yang seterusnya lah, yang ketiga iaitu tempoh haid itu ya. Jadi yang tanda balik itu saya ulang sikit, maka saya ulang sikit ya untuk refresh. Jadi kalau kanak-kanak itu ya keluar darah walaupun 5 hari ya, tapi belum sampai 9 tahun kamariah kurang 15 hari. Contoh ya, birthday dia pada 16 Ramadan, senanglah cakap 16 Ramadan. Tapi dia datang ya 25 Sa'ban. Jadi 25 Sa'ban tu nak pergi ke 16 Ramadan tu kan jauh. Makan lebih daripada 15 hari. Maka kalau kata dia ambil 5 hari, 25 Sa'ban sampailah kepada 30 Sa'ban, contoh ya, dia berhenti. Maka itu belum lagi dipanggil haid ya, dan itu dipanggil darah fasad dan dia belum balik. Tu nak kena tahu satu itu dia. Tapi kalau dia datang 15 hari lagi nak birthday dia, ya katalah contoh birthday dia 16 Ramadan.
dia keluar darah 1 Ramadan sampai kepada 5 Ramadan, 5 hari. Maka itu apabila dia kering, dia wajib mandi kerana itu haid. Tetapi kalau tadi 25 Sa'ban, dia keluar sampailah 30 Sa'ban, dia tak perlu mandi kerana itu bukan haid. Itu dia panggil darah fasad. Mungkin dia makan banyak sangat benda-benda yang terproses kan. Dia kadang-kadang makan banyak sangat ayam yang ada contoh antibiotik, maka hormon dia tu berputar, jadi dia keluar darah. Tapi bukan haid. Jadi tak perlu mandi. Itu aja yang nak kena ingatkan. So yang ketiga, mengikut hukum. Maka haid ini ya kena tahu lagi satu, minimum keluar darah 24 jam. Ya, sama ada 1 hari 1 malam non-stop. Ataupun 24 jam itu beberapa hari sehingga maksimumnya 15 hari. Jadi dalam hukum haid ini yang ada dua. Pertama, tempoh minimum haid itu 24 jam, maksimum haid itu 360 jam atau 15 hari, 15 malam, minimumnya 1 hari 1 malam. Yang disebut itu, ia bukannya yang ada nakut-nakut, tak. Dia yang kena 24 jam itu dikira darah yang keluar. Mengalir, ya kita tengok dekat suar dalam ataupun kita pasang kotek, ada. Kalau dia tak ada, kita korek zahir faraj, ada darah, dia panggil fatrah. Maka saya nak kena bagi tahu dalam istilah haid ini ada 3. Ya. Ada 3 yang kena kenal, ya, catat ya yang, sebab nanti senang saya nak cakap lain kali, tak perlu nak terang. Saya terangkan dulu, iaitu dalam haid ni dia ada, ya, pertama darah mengalir. Kedua patrah, ketiga nakok. Jadi ingatkan, dalam haid ini atau dalam nifas, ya, atau dalam istiadah, maka ingatkan. Pertama, darah mengalir. Kedua, fatrah. Ketiga, nakok. Okey. Apa darah mengalir tu? Tak payah cakap lah. Semua orang tahu kan? Maka yang kedua, fatrah ini darah tidak mengalir. Dah stop. Macam tu. Kalau kita tengok dekat suar dalam ataupun dekat kotek kita, tak ada kesan darah. Tetapi ya, sebagaimana yang Saidina Aisyah, ya daripada mantan hadis daripada Saidina Aisyah, dia berkata, ya, janganlah kamu tergesa-gesa mandi apabila kamu tidak melihat darah keluar. Maka hendaklah kamu mengambil perca kain putih atau kapas atau seumpama dengannya, hendaklah kamu masukkan ke saluran faraj, ya, dan dikoreklah bahagian dinding faraj itu zahir, ya, zahir saluran faraj, bukan batin, zahir. Kalau nak tengok macam saya kata ni, saya memang tak pandai lah nak ni nampak jari saya ni, jari kita ni kan ada 3, 1, 2, 3 ni. Apa panggil ni? Ruas. Maka zahir faraj itu bagi orang yang pendek, ya, yang mungkin 150 ke bawah, 1,5. 1,5. Bagi orang yang tinggi, ya, 160 cm ke atas, 2. Sebab dia itu salur faraj itu, dia ikut pada ketinggian orang. Kalau orang tu pendek lah dia punya salur dia tu kan. Jadi macam tu. Antara 1,5 ruas jari sehingga 2. Itu saja. Jadi apabila darah tidak keluar, kata Sayyidina Aisyah, ya, hadis sahih, janganlah tergesa-gesa mandi, dia kata, sebelum dipastikan betul-betul bersih. Iaitu dia kata dengan memasukkan ke dalam saluran faraj bahagian zahir dengan perca, kata dia perca kain warna putih, ataupun kapas warna putih, ataupun seumpamanya. Sekarang bolehlah cotton bud pun boleh. Jadi kita korek dinding faraj, bukan kita masukkan macam tu aja, kita dinding dia lah bahagian luar. Jadi kita nak tengok ada tak lagi kesan darah. Kalau kita cabut keluar, sama ada
kapas ke tadi, ya, sama ada kata percakain atau kata bat, ada kesan darah. Sama walaupun warnanya grey yang kuning-kuning cair, very lightly yellow. Ya. Ataupun kita tarik keluar tu dia macam kalau dah nak last tu nak nakok dapat macam satu benang tu. Benang darah. Benang. Tu dah dekat nak habis lah tu. Dia kadang kita tarik tu ada satu benang. Itu ya kalau dalam paling lama dalam setengah jam tu dah nakok lah. Jadi kalau ada kesan darah maka itu dipanggil patrah nama dia. Dan patrah ini hukum syar'inya ya. Hukum panggil apa? Hukum syariah, maka dia hukumnya sama macam darah yang mengalir. Ya. Jadi walaupun darah itu tidak mengalir tetapi ada dalam saluran faraj bahagian zahir ya, bukan bahagian batin. Bahagian batin tu dalam. Itu tak dikira bahagian zahir, maka itu dikira masih haid. Macam tu ya yang masih dikira itu adalah sama macam haid. Jadi kalau kita ni saya nak bagi tahu ya awal-awal yang faham betul-betul sebab kadang-kadang ya benda fiqh darah ini benda yang susah nak faham, selalu orang keliru. Dan saya maaf cakap pengalaman saya belajar pun memang ambil masa lama bertahun-tahun pun memang pening yang ambil pengususan fiqh darah ini. Subhanallah ya yang. Jadi alhamdulillah dengan sekarang Allah dah memberilah pinjam ilmu itu, maka niat saya lah mengajar, mudah-mudahan ya Allah redha dengan kita. Jadi yang kita kena tengok. Jadi hukum dia darah yang mengalir dengan darah yang tidak mengalir tetapi ada dalam salur faraj bahagian zahir, hukum dia patrah. Itu nama dia patrah, hukum dia sama macam darah mengalir. Jadi darah mengalir dan patrah tu hukumnya haram solat, haram mandi. Jadi ya kalau kita dah berhenti darah tak keluar, ya katakan kita pukul tadi katakanlah ya yang pukul ini sekarang pukul 5 lah. Katalah pukul 4.45 tadi kita korek patra darah dah tak keluar. Pukul 4.45 darah tak keluar sampailah katakan pukul 5. Kita tengok darah tak keluar ni. Kita kena ambil kapas korek. Tengok ada tak. Kalau masih ada kesan darah ya, kesan darah itu maknanya dia kalau tak ada kesan darah tu kita keluar bersih je. Tak ada apa-apa. Ataupun ada lendiran cair, clear macam orang baru mula nak sesama, ataupun kalau kita makan pedas. Kalau kita makan pedas kan ingos keluar kat hidung macam tu. Dia jernih bukan putih, jernih. Macam tu. Itu tanda subuh dah tu. Maka itu baru dipanggil nakok. Ya, jadi nakok itu maknanya apabila kita korek dalam saluran faraj bahagian zahir tiada kesan darah, tak ada apa-apa, kosong. Ataupun kalau ada dia dah keluar macam lendir warna jernih. Itu dia panggil nakok. Maka apabila nakok baru wajib kita mandi. Ya, mandi. Mandi hadas besar lah dan kita solat macam tu. Ya. Tetapi kalau kita korek ada kesan darah dengan syarat belum 360 jam. Ada syarat dia lagi tu. Jadi dia berkait tu syarat dia. Maka kalau katalah kita dah 6 hari katakan ya, lepas tu darah berhenti. Maka jangan mandi terus. Katakan tadi kita 4.45 tadi kita tak ada darah. Kita tunggu 10 minit pun tak ada. Maka kita cari kayak cotton bud ke kita apa kita korek. Kali kita korek ada macam belak-belak warna grey-grey, ada kuning-kuning sikit, grey-grey, maka itu masih patrah. Hukumnya sama macam haid. Maka kita tunggu dulu. Tak boleh mandi tu. Masih dikira haid. Nanti katakan dah 5.30, kan tadi kan 4.45, 5.30.
Kita nanti kalau sebab kita kena tu dekat-dekat sebab tu dah nak ambil waktu asar, nak dekat-dekat maghrib. Jadi kita check. Katakan 5.30 kita check. Sebab kalau dah belak-belak tu dia dah nak ujung-ujung orang kata. Kemungkinan nanti 5.30 ke setengah jam lagi ke kita check dia dah tak ada. Katakan 5.30 kita korek memang tak ada yang. Memang tak ada. Kita cabut cotton bud ke perca kain ke kapas tak ada. Kita tengok betul-betul memang tak ada. Maka itu dipanggil nakok. Nakok ni maknanya suci, cakap Melayu. Nakok ni cakap Arab. Patrah ni pun cakap Arab. Jadi cakap Melayu ni patrah ini ada kesan darah dalam saluran zahir faraj ya. Jadi itu yang kena tahu dulu. Jadi nanti kalau saya kata patrah nakok ya, jadi dah tahu apa itu patrah, apa itu nakok. Jadi senang nak cakap. Ya, yang jadi tolong catat ya yang macam tu. Jadi darah mengalir, katakan head, kita kadang-kadang ya darah mengalir kita tak boleh cakap head yang. Kita tak boleh cakap head. Dah confirm head baru cakap head. Permulaan kita panggil darah mengalir, macam tu. Okey. Jadi mengikut hukum syariat dia kata darah yang mengalir. Dengar baik-baik. Darah yang mengalir dan fatrah untuk minimum head 24 jam. Macam tu. Bukan hari ya yang. Contoh semalam pukul 5 ya. Adik-adik manis kita darah keluar pukul 5 PM semalam. Hari ni hari Jumaat, hari Khamis. Maka dia non-stop. Dia keluar. Walaupun sikit yang. Dia keluar mula-mula banyak. Lepas tu kita tengok macam setitik, dua titik. Kata orang kalau kita pakai panty liner pun dia tak tembus. Tapi sentiasa ada. Contoh ya. Lepas itu katakanlah tadi pukul 4.30. Ya, 4.30 dah tak keluar dah. Tak ada, bernitik-nitik pun tak ada. Ni jenis orang yang sikit. Lepas tu dia pun ambil cotton bud, dia korek. Ada. Ada yang ada kesan darah. Maka dia kira lah tu. Sekali katakan sampai pukul 5, dah cukup tu. 24 jam. Katakan sampai pukul 5 dia korek, ada lagi kesan darah. Walaupun dah tak keluar. Ada kesan darah. Maka itu patrah. Maka dikira. Dia kata dah 24 jam ni, kata dia. Sebab semalam start keluar darah pukul 5. Hari ni dia kata walaupun berhenti pukul 4.30, dia korek ada kesan darah. Sampai pukul 5, dia korek masih ada kesan darah. Warna kuning-kuning, macam cair-cair gitu. Maka itu dah confirm dia head. Pasal dah cukup 24 jam darah yang mengalir campur patrah. Ya. Jadi kalaulah kata 5.30 dia korek, ada. Lepas tu pukul 6 dia korek, tak ada yang. Ada orang satu hari je dia datang. Dia datang bangsa sikit tadilah tu. Menitik-nitik kan. Jadi pukul 6 dia korek dah tak ada. Tak ada kesan darah. Clear. Maka dia wajib cepat mandi. Pasal nanti pukul 7 dah masuk maghrib. Kan? Dia wajib mandi. Kerana apa dia wajib mandi? Pasal dia dah dapat 24 jam darah yang mengalir dan patrah. Maka itu confirm head. Sebab minimum head itu syaratnya 24 jam. Ya? 24 jam itu bukan hari yang darah yang mengalir dan patrah. Okey, itu contoh pertama ya yang. Okey, contoh kedua saya nak bagi. Ni nak bagi faham ni. Kadang sebab orang kadang ikut hari, bukan ikut darah keluar. Jadi ni yang satu orang lagi ni, dia jenis macam ni yang. Hari pertama dia keluar kan, katakan pukul 5 petang juga semalam. Tapi pukul 6 pagi tadi tak ada yang stop sekejap. Korek dalam tu pun tak ada. Tak ada. Jadi kita kira. Kita catat ya dalam rekod buku kita ambil buku, kita rekod. Jadi semalam pukul 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 13 jam. Contoh. 13 jam, kita kata situ darah mengalir. Kita buat kurungan sikit-sikit. Dan
katakan setengah jam patrah. Jadi 12 jam setengah darah mengalir sikit, lepas itu setengah jam patrah. Maka total dikira ya kesemuanya keseluruhannya 13 jam. Maka berhenti katakan nakok daripada pukul 6 nakok sampai pukul berapa yang? Katakan sampai pukul 10. 6, 7, 8, 9, 10. 4 jam nakok. Lepas itu, lepas pukul 10, keluar balik. Melambat-lambat, contoh. Maka kita rekod. Keluar balik pukul 10 tu hari kedua, sampai bila? Ada tak dia berhenti? Katakan dia ya, walaupun, ingat kat sini ya yang, jangan cerita, Ustazah, darah saya ni tak banyak, Ustazah. Dia keluar 5 hari, tapi sentiasa keluar. Tapi sikit, ketet, itulah contoh. Dikira tak? Ya. Ya dengar ya sayang, tak keluar dalam salur darah itu pun kita kena kira sebagai head. Itu nama dia patrah. Apakah lagi kalau dia keluar sedikit, tetet, macam kata orang tu setitik dia keluar, contoh. Ya, maka itu dikira. Kira. Kita ambil kira apa yang time dulu. Time rekod tempoh darah itu berapa jam. Ya. Jadi katakan hari pertama kita rekod kat situ, ya. Hari pertama 13 jam. Okey. Jadi hari kedua tadi start pukul 10 sampai bila? Contoh sampai pukul 10 besok pagi. Maka kita tengok ada aja darah walaupun tak banyak, ada aja. Kalau dia berhenti kita korek dalam tu ada. Maka hari kedua kita kata 24 jam. Sebab start pukul 10 pagi itu dia keluar balik selepas nakok sampai besok pukul 10. Jadi 24 jam. Campur dengan hari pertama 13 jam. Ya, jadi 24 campur 13. Ya, maka hari kedua tadi, ya kalau 13 kita nak 24 jam, berapa jam? 13, 11 jam lagi lah. 13, 11 jam dapat 24. Maka kita confirm head kita itu 11 jam. Nanti kejap ya, jadi nanti saya kira. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pukul 9 malam. Ya. Tadi ya, dengar baik-baik ya. Hari pertama dia keluar pukul 5 petang. Sampai 6 pagi besok dia dah stop. Ya. Jadi itu 13 jam. Lepas tu pukul 10 dia keluar. Jadi sampai kita tengok ya yang sampai pukul 9 malam masih ada. Jadi dah 11 jam. Hari kedua tadi 11 jam sebab 10 pagi dia keluar sampai 9 malam masih ada 11 jam. Jadi kita campurkan. Hari pertama tadi 13, hari kedua 11. Dah 24 jam. Maka tu dah confirm head. Tapi lepas tu dia keluar lagi yang sampai pukul 10 pagi besok. Dah lebih 24 jam. Maka head itu yang dikira pada pukul 9 malam hari kedua. Nampak? Macam tu. Ya, bukan kita kira, oh saya ni dah datang. Ada orang yang, ni nak kena faham. Ada orang ya, sama ada, dia ada dalam kitab. Nanti kalau tengok pada bahagiannya, dia kata dia ingat dia head. Sebenarnya tidak. Kenapa? Kejap ya, saya minum air tekat saya pergi. Dia macam ni. Dia keluar darah tapi jenis mungkin dia makan perancang, mungkin dia nak menopause ya, atau mungkin macam-macam lah. Senang cakap ketentuan Tuhan. Dia keluar darah 5 hari. Jadi dia assume dia head. Sebenarnya tak. Pasal apa? Dia keluar macam ni, merenyeh-renyeh. Hari pertama dia keluar yang 3 jam aja. Darah tu menitik-nitik ke, banyak ke sikit. Dia jenis ada orang kan, dia keluar darah dia melambat atau banyak. Sampai macam tumpah darah. Tapi lepas tu, sekejap je. Ada orang dia merenyeh. Renyeh tu makan 4-5 hari. Tapi ada orang kan dia
macam tu sampai kata orang kalau pakai kotek kena yang bersalin punya contoh. Tapi dia sekejap aja. Maka kita kena tengok. Kadang kita rasa dia head tapi bukan. Sebab kita kena tengok hukum syarat tadi, maka head itu dia kata minimum 24 jam. Maksimum 360 jam. Itu bukan hari yang, itu dia panggil darah yang keluar. Dalam tempoh beberapa hari. Jadi saya nak bagi contoh yang kedua ya, yang selalu orang salah faham, dia didatangi darah on off 5 hari. Hari pertama dia keluar, tak kisahlah, banyak ke sikit tak kisah, kita kira jam. Kita kira jam, bukan kita kira kuantiti darah. Tak. Kuantiti darah nak banyak, nak sikit, tak ada masalah. Kita kira jam. Katakan hari pertama, 3 jam je yang. Lepas tu stop. Lepas tu kita dah korek-korek tadi, ada. Lepas tu setengah jam lagi kita korek, dah tak ada. Maka, darah mengalir, campur patrah, 3 jam, campur patrah setengah jam, 3 jam setengah. Maka kita tulis hari pertama 3 jam setengah. Lepas tu nakok yang tak ada. Memang tak ada darah. Nakok. Lepas tu besok lagi dia keluar lagi yang. Mungkin makan banyak sikit. Hari kedua dia keluar. Dengan patrah 5 jam. Tadi 3,5 campur 5 baru 8 jam. 8 jam setengah. Lepas itu dah tak ada keluar lagi ya. Tak ada. Diam macam tu, korek pun tak ada. Katakan tadi 5 jam. Senang cakap 5 jam setengah lah. 5 jam darah keluar, setengah jam dia patrah. Jadi hari pertama 3 jam setengah, hari kedua 5 jam setengah. 5, 6, 9 jam. Hari kedua baru dapat 9 jam. Lepas tu hari ketiga katakanlah yang dia keluar sama juga. 5 jam darah mengalir. Banyak ke sikit, jangan kira. Kita kira darah yang keluar, lepas tu nakoknya setengah jam lagi. Katalah 1 jam, lama sikit. 1 jam. Baru ada 6 jam. Campur dengan yang hari pertama, kedua tadi baru 9 jam. Campur dengan 6 jam. Baru ada 15 jam. Belum head tu yang. Belum head. Itu sebab nanti saya cerita dari segi hilaf pula. Macam mana itu belum head. Kena semayang ke tidak? Nanti itu kendian cerita. Jadi hari ketiga yang dia baru dapat berapa tadi? 15 jam. Belum kira lagi yang macam head. Hari keempat lah dia dah turun balik. 3 jam campur dengan nakok, 3 jam setengah. Tadi berapa tadi? 15 kan? Campur dengan 3 jam setengah baru 18 jam setengah. Hari yang keempat. Hari yang kelima, dia lagi kurang. Kata contoh, 2 jam setengah saja. Darah mengalir 2 jam, setengah jam katakan nakok. Jadi tadi 18 setengah, 19, 20, 21. Maka hari kelima tu, dia baru dapat 21 jam. Darah yang mengalir campur patrah, 21 jam. Lepas tu dah tak ada yang dia nakok, tak ada. Tunggulah. Hari yang ke nakok tu, katakan hari yang kelima tu dah memang tinggal sikit. Maka kita korek, tak ada yang 2 jam setengah tu sampai petang tak ada. Lepas tu kita kata ni dah nakok, apa nak buat? Dia dah nakok dah lebih daripada, dah langgar 3 waktu solat dah. Subuh langgar, zuhur langgar, asar langgar. Kita wajib solat tak? Wajib mandi tak? Mengikut hukum, tak wajib mandi. Pasal kita baru keluar darah 21 jam. Walaupun 5 hari. Nampak tak yang? Walaupun dah 5 hari, tetapi cuma 21 jam. Maka adakah itu ya kita dikelaskan head, ataupun senang cakap orang sekarang kata ABC, Allah bagi cuti? Jawapannya tidak. ABU. Apa tu ABU? Allah bagi ujian. Ya yang? Sebab itu saya cakap istiadah ini berlaku, kita tahu selepas berlaku. Kita ingat head, rupanya bukan.
Rupanya itu darah istiadah. Ya. Jadi kan dia kata ikut hukum darah minimum keluar 24 jam sama ada berterusan ataupun beberapa hari, maksimum 360 jam atau 15 hari 15 malam. Tetapi agaknya kita lepas kahwin beranak kan dia datang macam tu darah, kita ingat haid. Kita pun dah tadi 5 hari tak semayang layang. Kita ingat Allah bagi cuti. Kita pun tak semayang. Bila dah tak keluar, barulah kita mandi. Kita pun semayang yang lepas itu. Rupa-rupanya, ya, selepas kita belajar hari ni, oh, aku tu rupanya yang dari awal datang sampailah kita berhenti, ya, bukan haid. Iaitu istiadah. Apa yang perlu kita buat? Yang tak perlu mandi sebenarnya, tapi kita dalam keadaan orang daimul hadas sementara. Jadi hari pertama tu kita takut ada darah keluar, kita tengok. Maka kalau dah tak ada, tak payah daimul hadas. Biasa. Perlu mandi? Tak perlu. Cuci bersih-bersih, ambil wuduk, solat. Dan apa cerita 5 hari tak solat tadi? 5 hari tak solat itu wajib dikodokkan. Kenapa wajib dikodokkan? Sebab kita bukan haid. Ya yang ini yang bila saya terangkan, ya yang banyak orang kata, ya ke Ustazah? Ya ke? Habis selama ni saya tak pernah kira. Saya kira asal darah saya keluar je, saya assume ABC lah Ustazah. Tapi saya cakap dengan dia, okey. Kalau ya adik-adik ke hajah-hajah dulu-dulu datangnya memang lebat, tak ada masalah. Boleh kita anggap itu haid sebab memang dapat 24 jam. Tapi dia kata, Ustazah, saya lepas beranak. Ni cerita lepas beranak ni. Lepas beranak, dia kata, saya nusukan anak. Ini sebab orang banyak tanya saya lah. Bukan saya reka cerita yang. Ini saya go to experience, kata orang putih. Gitu. Dia kata, darahnya keluar macam tadi lah. Cet sikit. 1 hari 3 jam. Lepas tu tak ada. Besok keluar lagi. Tapi dia kata tak banyak lah Ustazah. Memang dalam 1 hari tu mungkin 3-4 jam, 5 jam. Nanti sampailah 6-7 hari. Lepas tu tak ada dah. Saya ingat haid. Bukannya Ustazah. Saya kata ada kira tak? Alah, mana ada kira. Saya tak adalah catat darah keluar, patrah. Saya assume itu haid dah tu. Pasal kata minimum haid 24 jam. Habis saya dah masuk 5 hari Ustazah. Haid dah tu. Jadi dia kat sini, ya, sebab mungkin dia belajar ataupun dia baca buku, maknanya dia kata saya keluar darah berhenti, keluar darah berhenti. Dah lebih 24 jam Ustazah. Dia kata dah masuk 5 hari. Haid dah tu. No. Dapat 24 jam minimum haid itu bukan ikut hari. Tapi ikut time. Berapa banyak darah yang keluar. Jadi yang tadi kena record. Jadi kalau tak belajar yang dia jadi confuse. Jadi sebab itu ya kalau kita kadang-kadang tak belajar, tak faham, kita akan assume itu haid. Sebenarnya bukan. Terutama lepas beranak, iaitu nusukan anak, ataupun lepas pakai itu perancang keluarga. Ataupun orang yang nak menopause. Sebab ini saya cerita pengalaman saya lah nak menopause. Setahun lebih tu dia macam tu lah meragam-ragam. Ya, keluar sikit tak ada. Kan kita kan mandilah sebab sebenarnya tak perlu mandi. Tapi saya ni kan macam tak puas hati mandi juga. Mandi. Kan? Tapi sebenarnya tak payah mandi. Dulu kan masa muda-muda tu saya macam wah-wah juga tau. Walaupun tahu tu wah-wah juga. Tapi sekarang sebenarnya tak payah mandi. Sebab tak dapat yang. Tak dapat. Macam kalau bulan puasa tu, kejap puasa, besok keluar lagi kejap apa. Rupanya masa nak menopause tu bila kita kira yang macam tu lah. 5-6 hari kadang darah tu ada. Tapi dalam sehari tu 3-4 jam je. Dalam sehari 3-4 jam je. Dalam sehari 3-4 jam je. Jadi walaupun 5 hari,
tak dapat 24 jam. Boleh jelas yang kat sini? Ni yang saya nak kena jelaskan betul-betul ni. Yang tadi tajuk dia, yang keempat yang iaitu tempoh head. Ini tolong yang ada mata memandang kat sini 50 orang, tolong. Nanti share terangkan dengan kawan. Jadi kita katakan yang hari kedua kita masih belum dapat 24 jam. Sebenarnya itu kita kena semayang. Kalau kita jenis dah meragam. Tapi kalau macam kita kata hari pertama, lepas tu kedua dah banyak-banyak melambat, kita boleh tunggu. Ya Allah, aku tunggu tak solat dulu. Sebab walaupun aku datang darah sikit-sikit tapi biasanya banyak. Tak apa. Tapi kalau dah macam kita nak menopos, contohlah. Memang dah setiap bulan tu, kita tengok darah sikit, berhenti. Lepas tu bila kita rekod yang dalam 2 bulan tu, memang tak dapat 24 jam. Walaupun 6 hari. Walaupun 6 hari darah tu keluar, berhenti, darah keluar, berhenti, tak dapat 24 jam. Sebab hari pertama 3 jam, hari kedua 5 jam, dah lah dia keluar sikit-sikit. Lepas tu hari 3 jam. Bukan kira hari yang kira berapa darah yang keluar dan patra. Maka dalam 5 hari tu kita kira darah yang mengalir dan patra cuma dapat 20 jam. Contoh. Jadi nanti bulan depan 18 jam. Maka kita dah tahu. Bulan yang ketiga, kita dapat juga katalah 21 jam. Maka mengikut hukum, kalau dah 3 bulan berturut-turut, kita tak dapat 24 jam. Contohlah macam kita nak menopos ataupun kita menyusukan anak, maka mengikut Imam Rabi kata, kita tak perlu mandi. Bila katakan hari pertama 3 jam, ini yang bulan keempat. 3 jam, bila kita cek nakok, maka cuci aja bersih-bersih, kita solat ikut cara orang dari muhadas. Solat. Sampai dia keluar balik, berhenti solat. Dan sebab dia kata, nanti kalau confirm tak dapat 24 jam walaupun 5, 6, 7 hari keluar darah, wajib diqadakkan semua solat-solat yang kita tinggalkan. Yang kita assume dia sebagai haid. Tapi sebenarnya tidak. Yang itu nanti saya jawab. Yang itu nanti ada yang lain. Ni kita cerita yang ni dulu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, saya nampak tapi hilang. Dia kata kalau dah lama, mazhab Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i, Syekh mengatakan, walaupun perempuan itu telah berhenti darahnya selama 10 tahun, menopause, tiba-tiba dia keluar darah balik, ni saya jawab soalan tadi, maka adakah dikira haid? Ya, kalau ada ciri-ciri haid. Apa yang pertama ciri-ciri haid? Mesti darahnya itu dapat 24 jam. Minimum. Kalau dia keluar, kita cek. Macam tu. Kalau katakan lepas 10 tahun dia keluar, banyak darah. Hari pertama dah 6 jam. Hari kedua 20 jam. Hari ketiga dah dapat 24 jam. Maka itu haid. Macam tu. Yang dia tak kisah. Sebab dia tak ada, kalau haid ini, minimum mesti 9 tahun kamariah baru dikira haid. Kurang 15 hari. Tapi maksimum tiada had. Walaupun perempuan itu dah umur 100 tahun. Kalau dia keluar darah, ada ciri-ciri hukum haid, maka dia jadi haid. Jadi ini sebab tu saya nak menerangkan ciri-ciri haid ni seberapa mendalam. Biar faham. Sebab kadang kalau tidak nanti keliru. Ini saya baru terangkan yang minimum. Nanti mungkin minggu depan baru maksimum dia. 360 jam. Kita nak terang dulu yang 24 jam. Jadi mulai hari ini sayang, siapa-siapa yang masih datang bulan, tolong dicatat time dia. Walaupun kerja. Tak kisah. Kita tengok berapa darah yang keluar. Atau kita pakai kotak tengok darah. Kan kita tahu darah keluar kadang dia panas. Kan apa. Jadi kita tengok berapa jam. Kita mesti cari dulu dapat 24 jam. Katakan 3 hari.
baru dapat 24 jam. Kita tulis dekat situ confirm head. Kan? Jadi lepas katakan contoh 3 hari kita dapat 24 jam. Nakok lah pula. Dapat je ngam-ngam 24 jam ataupun 24 jam kita ada minit dia 20 minit. 24 jam 20 minit terus nakok. Contoh. Ini kena campur ya yang 24 jam itu saya ulang lagi sekali, darah mengalir dan patrah. Kena kira. Jangan kira darah mengalir je ya. Nanti lagi tak cukup dapat jam dia. Patrah. Sebab patrah itu masih dikira head. Sebab tu bila patrah darah tak ada, cek. Nanti dalam kata setengah jam ke cek lagi. Cek lagi. Jangan bila kita cek sekali ada kesan darah, biar je. Tak boleh. Dalam katakan setengah jam, cek lagi. Maka kita kena cek kata 10 minit sebelum masuk waktu, 10 minit sebelum habis waktu. Kalau darah tak keluar. Bukan kata macam ni yang, sebab ini orang tanya saya, Ustazah, saya dipahamkan, dia kata, bila darah tak keluar, jangan mandi. Yalah saya kata, ada cek tak korek? Tak ada. Saya dipahamkan suruh tunggu 24 jam. Kenapa? Saya tanya. Sebab takut dia keluar balik. Maka saya kata itu tak ada yang. Itu dalam hukum kitab tak ada. Tak ada hadis mengatakan begitu. Ada hadis ya, daripada Sayyidah Aisyah, dia kata apabila darah tidak mengalir keluar, maka hendaklah kamu semak. Adakah dia patrah atau nakok dengan memasukkan perca kain atau kapas dalam saluran faraj. Itu ada hadisnya. Tapi kalau kata bila darah tak keluar, jangan mandi, tunggu 24 jam. Confirmkan 24 jam tak ada darah yang keluar, dia kata dekat suar dalam tak ada darah mengalir ataupun pakai panty liner tak ada, dia kata baru mandi wajib. Salah. Mana tahu ada orang patrah 24 jam? Dia darah tak keluar, dia suka minum air batu. Ni budak-budak ya, muda-muda. Kalau boleh, mak saya memang cukup pesan. Kalau masa period jangan minum air batu walaupun chill. Sebab dia kata nanti salub parat tu sejuk, darah beku, tak mau keluar. Ada orang patrah satu hari yang darah tak keluar, dia mula-mula keluar lah, mula-mula keluar. Dia dah keluar, lepas tu dia darah tak keluar, dia berhenti. Dia korek ada. Dia nanti setengah jam korek ada. Asyiklah dia korek tiap-tiap 10 minit sebelum masuk waktu, 10 minit sebelum habis waktu solat. Dia korek ada. Dia kata, lama benar patrah dia. Orang patrah setengah jam, paling-paling lama 1 jam ke 2 jam. Dia sampai 10 jam patrah. Tapi dikira tak? Ya, dikira. Katakan, dia keluar darah 3 jam. Patrahnya 10 jam. Maka dikira kat situ, head dia, 12 jam. 2 jam darah mengalir, 10 jam patrah. Dia dah kira itu 12 jam. Cari lagi 12 jam. Nak dapatkan 24 jam sebagai status head. Macam tu. Kena jelas. Ya. Jadi, kalau tak keluar tu, bila nak korek Ustazah, 10 minit sebelum masuk waktu, 10 minit sebelum habis waktu. Cek ada tak ada. Sebab itu tempoh dia nanti kalau tak ada, nakok, mandi. Macam tu. Jelas ya kat situ. Jadi 24 jam darah yang mengalir dan patrah sama ada dapatkan dalam tempoh 24 jam dia non-stop ataupun beberapa hari sehingga maksimum 15 hari 15 malam atau 360 jam. Walaupun darah itu keluar on off selama 5 hari, tetapi bila direkodkan tidak mendapat 24 jam walaupun 5 hari, bukan dikira haid tetapi istiadah. Jadi kalau istiadah kena mandi. Kalau kata Ustazah, saya ni macam mana? Sekarang ni saya dah menopause. Ini Ustazah cerita, saya baru belajar. Saya ni macam
ingat-ingat lupa. Saya rasa masa saya nak monofos dulu ada macam ustazah cerita. Keluar sikit, berhenti. Nanti besok keluar sikit, berhenti. Makan dah 6-7 hari ustazah. Jadi saya ingat tu hit. Macam mana ya ustazah? Okey. Penyelesaiannya kalau kita confirm macam tu, kita ingatkan berapa bulan macam tu. Katalah ustazah 6 bulan. Sebelum saya monopos macam tu. Jadi kita assume lah itu bukan hate. Jadi katakan berapa hari jah macam tu. Ingat saya 6 hari. Maka kita ambil 6 hari selama 6 bulan kita kena qada solat kita. Sebab kalau kita confirm lah, kita confirm. Kita confirm, jadi kita solat taubat dulu yang sebab berdosa. Berdosanya apa? Jahil. Belum belajar. Sedangkan benda ni patut belajar dulu. Tapi tak apa. Selagi nyawa belum sampai dekat arah-arah, pintu taubat masih terbuka. Jadi yang pertama yang kalau dah dapat hari ni katakan ada kesilapan, taubat. Lepas tu mandi, mandi sunat taubat. Lepas tu solat sunat taubat. Lepas tu mohon ampun dengan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selagi nak nyawa kita belum sampai ke arah-arah, Allah ampunkan. Tetapi kalau utang kena bayar. Kalau kita confirm, maka kita kata 6 bulan sebelum menopos saya macam tu. Jadi kita ingat, 6 hari. Jadi 6 kali 6, 36 hari kita kena qada solat selama 5 kali lah. Jadi 36 hari. Macam mana wajib sekarang ke ustazah? Semput saya kalau nak habis 36 hari tak. Mengikut hukum yang paling longgar, kita sunat dicepatkan, tetapi tak ada masalah. Kita boleh aja lagi-lagi kalau dah tua ya, dah semput, dah apa nak sembahyang banyak-banyak kan tak mampu, kita buat satu adaan, satu qadaan. Maka selepas kita solat tunai zuhur, kita solat qada zuhur. Jangan ambil dulu sunat qabliyah ba'diyah. Kalau tak mampu, habiskan dulu utang. Ya. Jadi katakan sunat qabliyah 4 kita buat dulu. Sebab apa? Gairu muakkad dengan muakkad. Cancel dulu. Tangguh. Kita ambil qada dulu. Jadi katakan 10 minit sebelum zuhur, kita dah siap-siap ambil wuduk, kita qada dulu zuhur. Lepas tu masuk waktu solat zuhur. Lepas tu lepas beri salam, baca-baca doa, qada zuhur. Dapat 2. Sunat tak perlu dulu, tangguh. Kita tak mampu kan, kita tak mampu, kita habiskan hutang dulu. Okey. Jadi zuhur begitu, asar macam tu, maghrib macam tu, katakan 36 hari. Kalau kita boleh buat 2 sebelum, lepas tu katakan kita dah biasa dah tua-tua ni, katakan 10 minit sebelum masuk kita dah ready. Maka sebelum satu semayang tunai 1, qada 1. Jadi dapat 2 yang jadi 3 kali solat dapat 2. 36 hari bagi 2 19 hari habis settle. Bayar hutang. Okey. Tu satu. Okey yang jadi katakan kalau adik-adik yang dulu menyusukan anak teringat ya, dia tak boleh terus bayar yang. Dia mengikut hukum, kita mengikut Imam Syafi'i, kita kena kira, fikir, ingat-ingatkan berapa yang kita ada hutang. Lepas tu kalau terkurang pun kita minta mohon. Itu yang kena tadi, minta mohon ampun dengan Allah. Kalau terlebih pun kita minta ampun dengan Allah. Maka kita tak boleh kata, kalau macam itu saya nak buat ustazah, setiap kali solat saya qada. Setiap kali solat saya qada. Setiap kali solat saya qada. Tak boleh. Dia kena kira. Solat sunat taubat tu yang senang aja yang saja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Ada. Itu je. Jangan buat waktu selepas subuh dengan selepas asar. Tu waktu haram solat. Ataupun waktu tengah hari, pukul 12 tengah hari, matahari tengah tegak atas kepala. Tu tak boleh. 3 waktu tu tak boleh. Lain daripada tu boleh.
Ya yang macam tu. Jadi kita agak. Jadi kalau ya Allah, aku dah berusaha mengingatkan, kalau terkurang aku minta maaf, kalau terlebih pun aku minta maaf, macam tu. Ya, jadi ini termasuk kena ingat sendirilah yang orang yang makan perancang, orang yang menyusukan anak, ataupun orang yang nak menopos. Kadang-kadang kita rasa kita hate, rupanya bukan. Tapi macam itulah tadi, keluar sikit. Macam ada orang tanya saya, Ustazah, tulislah, dia tulis saja dia WhatsApp. Saya mak cakap ya, saya lebih suka orang WhatsApp. WhatsApp. Kalau call ni nanti kan cakap nanti saya lupa. Jadi kalau WhatsApp tu saya baca kan, saya rekod. Oh, satu berhenti ni satu. Jadi nanti saya baca pelan-pelan saya jawab. Senang. Ya. Sebab macam tu. Kadang-kadang kalau main telefon ya, memang sekarang saya maaf sibuk sikit. Banyak apa ni? Banyak dah online, offline kan. Online ya, jadi kadang-kadang saya pun sekarang ni tengah buat jalan Pasir Gudang, memang tengah buat yang mandi tobat, mandi gini aja yang mandi sebab ini Rasulullah yang suruh ya. Masa tu ada satu orang itu dia nak masuk Islam, jumpa dengan Rasulullah, orang Badui kan. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Jadi dia kata Rasulullah suruh mandi dia kata pasal dulu dia syirik kan, nak masuk Islam mandi sunat tobat. Ada mandi je, bila kita mandi kita niat, ya Allah ini aku mandi sunat tobat. Itu ada hadisnya. Bukan banyak kali yang mandi tu sekali, bukan tiap-tiap hari nak mandi sunat tobat, tak, sekali je. Ya, tu ya, tu contohnya lah. Contohnya masa tu orang kafir, dia belum Islam lagi, dia jumpa Rasulullah, dia kata dia nak masuk Islam. Jadi Rasulullah suruh dia mandi. Dia kata Rasulullah bersihkan diri daripada dosa. Dia kata suruhlah mandi, bersihkan diri. Tu yang orang panggil mandi tobat. Mandi lepas tu mengucap. Ya, Rasulullah ada mengucap. Lepas dah mengucap, Rasulullah suruh buat solat 2 rakaat. Solat mutlak 2 rakaat. Itu yang banyak sekarang ustaz atau ustazah kata itulah solat sunat tobat. Macam tu. Jadi solat sunat tobat ni bukan tiap-tiap hari yang. Tak, kalau kita tahu kata contoh macam ni, kita tahu kita dalam kejahilan fiqh darah, dulu mungkin aku ni assume head, rupanya bukan. Maka kita rasa. Jadi kita macam itulah baru kita buat. Bukan tiap-tiap hari mandi tobat, bukan tiap-tiap hari sunat solat tobat, tak. Apabila kita rasa sesuatu perkara itu. Contoh dulu kita kuat mengumpat yang contoh ya. Jadi kan kita dah belajar kata ustazah orang yang mengumpat ini kalau tak tobat mati masuk neraka dulu. Dah habis dosa baru masuk surga. Lepas tu habis amalan pahala semua dikasih pada orang yang mengumpat. Kita pun Allah bagi hidayah, kita pun rasa inilah serun dan kita pun kata ya Allah aku bertobat, aku tak nak ngumpat orang lagi. Jadi kita pun mandi sunat tobat, bersihkan diri kita tadi ya daripada kekotoran tu, kita mandi mudah-mudahan Allah bersihkan. Lepas tu kita pun solat sunat tobat. Macam itulah contohnya. Jadi kita kadang tu dalam sunat tobat kita tu kita doa masa sujud, masa sebelum beri salam, kita kata ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah aku ni bertobat tak nak mengumpat lagi, maka Engkau berikanlah aku kekuatan supaya aku ini dapat menahan hawa nafsu aku dan bisikan iblis daripada mengumpat. Itulah contohnya yang contohnya bukan kita sentiasa mandi tobat, kita sentiasa sunat tobat, bukan. Ya, kita tahu diri kita, tak payah kita heboh kat orang, aku dulu dosa ni, tak payah. Kita dosa kita rahsiakan, kita cakap dengan Allah aja. Macam tu ya. Jadi kata dululah, senang cerita dulu kita tak pakai tudung kan.
Pre-hair. Ataupun kita pakai tudung tak ikut sunat. Pakai tudung tapi macam-macam pesen, leher nampak, mentol tu, bukit dua depan nampak, contoh. Pakai baju pun ikut bentuk badan, lepas kita belajar-belajar kan. Kita dapat ustazah kata, sesiapa Nabi kata, ini hadis Nabi. Sesiapa yang pakai baju ketat atau jarang, hukumnya telanjang. Nabi kata. Maka kita kata, oh ya kita pun taubat. Sebelum ni kan kita pakai baju ketat. Nak tunjukkan pinggang cantik, mentol depan, mentol belakang, contoh. Lepas kita dapat, kata orang hidayah, maka kita pun taubat. Itulah kita pun mandi. Ya Allah, aku ni mandi sunat taubat kerana aku ni pakai baju ketat-ketat tunjuk kat orang. Macam tu. Ya yang? Jadi kita tu kata guru saya khusus kita sunat solat itu apa dosa kita. Bukan semadang tiap-tiap malam, bukan. Ya. Yang tapi istighfar kena tiap-tiap hari. Istighfar, Nabi yang tak buat dosa tu pun istighfar ya sebagai hamba 100 kali sehari Nabi. Ya. Jadi insan itu berdosa. Jangan salah faham. Yang saya kata tadi mandi taubat dengan solat taubat itu bukan hari-hari. Yang khusus kita tadi dah insaf. Dah bertaubat. Tetapi istighfar kena hari-hari. Sekurang-kurangnya 100 kali. Sebab kita mesti ada dosa. Sebab manusia ini mesti ada dosa. Entah dosa tak sengaja. Atau sengaja. Jadi itu yang kita istighfar. Itu sunnah. Nabi tak ada dosa pun 100. Kita lagi banyak dosa, takkan tak nak. Yang saya kata tadi, khusus mandi dan solat taubat. Bukan hari-hari. Tapi istighfar, kena hari-hari. Minimum 100 kali. Ya. Jadi jangan tak jelas yang confuse nanti. Jadi kita pun masa dah sampai. Jadi hari ini kita belajar apa yang dikata minimum syarat 24 jam yang dikira haid. Maka pertama saya ulang balik, sama ada 24 jam itu kita dapat dengan 1 hari semalam, iaitu dia non-stop, darah mengalir dan patrah, bukan nakok. Ataupun kita dapat 24 jam itu darah mengalir dan patrah beberapa hari. Jika tidak dapat 24 jam darah yang mengalir dan patrah walaupun 10 hari, tidak dikira haid. Itu dikira istiadah. Maka apabila telah kita confirm, maka istiadah ini kita tahu selepas berlaku. Katakan 10 hari dapat cuma 22 jam. Atau senang cakap 23 jam setengah. Dia tadi minimum 24 jam kan? Kita kata alamak, kurang 30 minit. Tak kira. Bukan 30 minit. Kurang 10 minit pun bukan haid. Katakan kita dapat 23 jam 50 minit. Kurang 10 minit yang nak dapat 24 jam. Tetap tidak dikira haid. Pasal kena faham minimum 24 jam. Jadi dah macam gitu kita tunggu tak ada. Tunggu tak ada. Allah ma'ai. Maka kita kena qada 10 hari yang kita assume dia haid, rupanya istiadah. Ya, boleh ya yang. Jadi untuk hari ini setakat itu dulu. Nanti saya cerita pula yang 360 jam tu macam mana. Ya. Jadi ada pertanyaan? Kalau tak ada kita tutup dulu. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ustazah, saya nak tanya, patrah tadi darah mengalir ke darah berhenti? Patrah itu darah dalam salur farash. Ya yang bahagian zahir. Jadi cara dia patrah tu kita nak tahu, kita ambil perca kain putih ataupun sekarang senang dah ada cotton bud. Kita tengok, kita oles ya, macam kita menyangkung macam tu, kita oles dia punya jarak ke dalamnya itu. Kalau orang yang 150 bukan tinggi lah, sedang-sedang, dalam satu ruas setengah jari. Kita pakai tu, kalau saya buat macam ni aja yang. Saya ambil kain putih, saya masukkan jari saya macam ni, macam ni, kan? Macam ni, kan?
Saya pun masuk kat lubang tu, lubang paras tu, saya korek macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Saya korek macam ni. Dia bukan masuk macam ni dah yang. Dia korek dinding paras tu. Kita korek. Macam ni. Satu apa dah. Macam tu. Kalau orang dah kahwin tu pun 2 lah. Pasal dia dah ni. Jadi lepas tu kita tengok ada tak? Macam tu. Senang je. Ya. Jadi kalau ada kesan darah. Ya. Nakak tu darah berhenti. Nakak tu suci. Nakak tu maknanya bukan darah berhenti. Kita korek dekat saluran paras itu, kita tarik keluar, percakain atau cotton bud itu tak ada kesan darah. Bersih. Itu nama dia nakak. Tapi kalau kita korek, kita tarik keluar, kita nampak ada macam belak-belak lah, macam kuning cair-cair ataupun gerai-gerai gelap. Tu masih darah. Walaupun dia cair, tapi dengan syarat nanti kita akan sambung minggu depan yang 360 jam. Boleh ya yang? Terima kasih Ustazah. Okey ya. Jadi nanti insya-Allah jangan ponting kelas untuk yang minggu depan sebab ada sambungannya yang 360 jam. Nanti dia baru seimbang. Ya yang? Macam tu. Terima kasih Ustazah. Sama ya. Jadi kita tutup dulu ya yang. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada petang ini ya Allah perjumpaan yang Kau barakahi. Jadikanlah juga ya Allah segala ilmu yang kami perolehi pada petang ini ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, Kau jadikanlah juga perpisahan antara kami pada petang ini ya Allah perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim.